Sarah terus menuju ke tingkap dan menyilak langsir. Lihat tu, ada lampu. Biasanya masih ada lagi orang yang bekerja pada waktu gini. Mungkin tu Nicholas dari Jabatan Sumber Manusia. Sarah menuding ke arah cahaya yang melimpah dari sisi bangunan Wisma dan boleh dilihat dari tingkap pejabat mereka. Gembira nampaknya awak ya Sarah. Nampaknya bukan awak seorang dia dekat sini yang mabuk kerja sampai tak ingat nak pulang. Hafiz berbisik dalam hati. Sarah berlari lagi keluar daripada pejabat. Sekali lagi Hafiz terkejut dengan tindakan menuduh Sarah dan cepat-cepat mengikurinya. Aduh, kenapa perempuan ni berani sangat keluh Hafiz. Hafiz tercungap-cungap mengejar Sarah. Bukannya dia kurang stamina, tapi memikirkan Cik Ponti yang mungkin sedang memerhatikan mereka membuatkan Hafiz ni berasa tidak cukup nafas. Setibanya mereka di pintu kecemasan di bahagian barat bangunan Blok B, Sarah dia terus memegang tuil pintu. Dia terhenti seketika dan tidak terus membukanya. Hafiz yang berdiri di belakang Sarah menjadi gelisah. Weh, tolonglah, janganlah kau toleh. Lepas tu kau bertukar rupa. Hafiz berbisik dalam hati. Sarah dia menarik lagi nafas dalam-dalam, seakan mengukuhkan tekad dan terus membuka pintu, lalu masuk. Hafiz menarik nafas kelegaan, namun Sarah tidak terus menuruni tangga. Dia berhenti lagi seolah-olah cuba menumpukan perhatian pada sesuatu. Cik. Shh, 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 shh. Cepat-cepat Sarah menaikkan jari telunjuknya ke mulut, kemudian ke telinga. Hafiz pun ikut mendengar dengan teliti. Ada bunyi besi bergeser di tingkat bawah, seolah-olah sesuatu yang berat sedang diseret. Sarah menjenguk dari atas pengadang besi tangga untuk melihat ke tingkat bawah. Gelap, sehingga kan tak ada apa yang dapat dilihat. Suasana kembali menjadi sunyi. Hafiz dan Sarah saling memandang. Sarah menuding jari telunjuknya ke atas, mengisyaratkan supaya mereka meneruskan rancangan untuk naik ke tingkat 9. Hafiz mengangguk. Dia mengangguk laju sambil tersengih. Baru 4 anak tangga mereka daki, kedengaran sekali lagi bunyi besi bergeser di tingkat bawah. Langkah kaki mereka spontan terhenti. Sarah sekali lagi menjenguk melihat ke bawah. Sememangnya tiada apa yang dilihat. Kegelapan terlalulah pekat. Walau bagaimanapun, Hafiz terkejut apabila Sarah tiba-tiba berpusing ke belakang, lalu berlari menuruni tangga. Oi, Cik Sarah. Cik Sarah, kau jangan buat gila ni. Hafiz menjerit, namun suaranya hampir tidak keluar. Kedengaran seperti berbisik sahaja jeritanya tu. Hafiz menarik-narik rambutnya melihat Sarah akhirnya hilang dalam kegelapan di tingkat bawah. Wih, kenapa dia ni berani sangat? Ngomelnya. Tum. Tiba-tiba satu dentuman kuat seperti pintu dihempas kedengaran. Hafiz merasakan jantungnya seperti hampir gugur. Dan serentak dengan itu juga kedengaran jeritan nyaring dan bunyi tapak kaki yang laju menaiki tangga dari tingkat bawah. Rupa-rupanya Sarah yang sedang menjerit lalu melintasi Hafiz terus naik ke tingkat atas. Hafiz terkebil-kebil menjenguk ke tingkat atas melihat Sarah dari tepi penghadang besi tangga. Kemudian baru dia sedar yang dia telah ditinggalkan seorangan. Weh, Cik Sarah, tunggu. Tanpa berlengah, Hafiz berlari mengejar Sarah. Beberapa kali juga kaki dia tersadung anak tangga. Hafiz bersandar ke dinding dan tercungap-cungap. Dadanya terasa sempit. Sarah pula sedang mengintai di sebalik daun pintu yang terbuka sedikit. Dia memeriksa laluan untuk mereka menuju ke Blok A. Seakan ada sesuatu yang cuba menakutkan mereka. Malahan cuba menghalang Sarah dan Hafiz meninggalkan tempat itu. Saya rasalah kan kita ni boleh cuba call Nicholas. Selalunya dia masih bekerja lewat malam. Sarah berkata perlahan. Hafiz dia dengar kata-kata Sarah, namun ada perkara lain yang mengganggu fikirannya. Ni, Sarah. Dia memanggil dengan jari dituding ke dinding. Ada sekeping plat besi yang bertanda dengan nombor di dinding. Terkulai hampir jatuh. Sarah mendekati plat itu lalu ditegakkan. Habuk yang melekat di permukaan kepingan besi itu dilap dengan tangan. Tertera dengan jelas nombor yang tertulis di atasnya.
Weh, tingkat 2. Kenapa kita masih kat sini lagi? Bukankah kita patutnya dah sampai kat tingkat paling atas blok ni, tingkat 9? Kita sesat ke ni? Sarah keheranan. Jap, ni apa benda yang mengejar kita ni? Hafiz memberanikan diri bertanya. Apa sebenarnya yang berlaku tadi, Sarah? Panggilan cik tiada lagi. Seolah-olah pangkat dan kuasa telah ditelan oleh kegelapan yang menghambat setiap inci ruang di dalam bangunan itu. Saya tak pastilah. Mungkin ada seseorang yang cuba menakut-nakutkan kita. Balas Sarah yang kebingungan. Bukan. Saya bukan maksudkan pasal benda tu atau orang yang mungkin mengejar kita saja. Ini tentang awak ni. Kenapa dengan awak? Sarah ada sedikit terganggulah dengan soalan Hafiz. Dia menoleh ke arah Hafiz dan melontarkan pandangan mata yang tidak percaya. Yang Hafiz boleh bertanyakan soalan sedemikian. Ni Sarah, orang biasa kan nampak bahaya seperti api yang merebak, dia akan lari, bukannya menunggu ataupun cuba terjun dalam tu, ujar Hafiz. Adakah mata saya yang silap atau awak sebenarnya sedang memburu dan mau bercakap dengan Cik Pongti ni? Sarah terdiam. Pasti Hafiz maksudkan tentang apa yang berlaku tadi. Memang mereka sedang berlari daripada kelibat yang mengganggu. Malahan mungkin cuba mengancam nyawa mereka. Tetapi ada sesuatu tentang makhluk itu yang buat dia rasa keliru. Selama ini dia hanya mendengar cerita-cerita orang yang pernah terserempak maupun diganggu. Ditambah pula dengan pengakuan Hafiz tentang kewujudan lembaga tersebut pada malam ini yang telah menambah keinginan Sarah untuk mencarinya. Sarah, tolong jangan bagi tahu saya yang awak sebenarnya mencari mama awak. Mulut Sarah rapat terkunci. Tidak tahu bagaimana membalas kata-kata Hafiz. Matanya mula berkaca. Saya ni kan, saya tak tahu macam mana nak jelaskan. Dia teragak-agak berkata, saya ni selalu merasakan kehadiran mama. Hafiz memandangnya dengan curiga. Secara spontan dia mencubit lengan Sarah. Sarah terkejut dan terus menjerit. Kenapa yang awak cubit saya? Ni, saya nak pastikan yang awak ni bukan jembalang ataupun setan. Cuba awak baca doa kuno sekarang. Pang! Giliran Hafiz pula menjerit. Kenapa pula awak lempang saya? Sebab awak ni bodoh. Kuat betul suara Sarah. Terkejut Hafiz hampir melompat. Cik Pongti. Hafiz berbisik dengan jari telunjuk di bibir. Hafiz terus menarik lengan baju Sarah dan membawanya keluar dari ruang tangga kecemasan itu. Sarah terkejut namun membiarkan dirinya ditarik mengikut jejak langkah kaki Hafiz. Hafiz kenal benar dengan lorong ni. Cuma yang menjadi kerisauan adalah seluruh kawasan di tingkat 2 ini seperti sudah lama tidak dihuni. Lantainya berhabuk. Cat di dinding kelihatan pudar. Hanya ada beberapa lampu sahaja yang berfungsi. Terjuntai-juntai dari siling membuatkan suasana menjadi suram. Pelik ni. Tadi elok je semua ni. Hafiz Hafiz memungut bingkai potret yang pecah. Lantas ditunjukkan kepada Sarah. Sarah memegang dan merenung potret itu dengan bantuan cahaya lampu dari luar bilik pejabat pengarah urusan yang nampak usang dan sudah lama tidak diselenggara. Itu gambar keluarga awak kan? Sarah mengangguk perlahan sambil mengusap wajah perempuan yang berselendang merah di dalam potret itu. Dajanya terasa berat dan nafasnya sesak. Sarah jatuh terjelepuk ke lantai sambil memeluk erat potret keluarganya. Mulutnya terkumat kamit mengomel sesuatu yang tidak jelas sambil menangis teresak-esak. Selama bekerja kat sini, awak tak pernah datang sini ke? Sarah menggeleng. Terlalu menyakitkan. Kawasan ini ditutup sejak kejadian pembunuhan tu. Sarah mengangkat wajahnya memandang Hafiz. Pertama kali Hafiz melihat kesedihan pada wajah gadis yang tidak pernah menunjukkan sisinya yang lemah, perasaan simpati bergulung-gulung pula di dalam hati Hafiz. Mama. Tiba-tiba Sarah menyeru. Hafiz terpegun namun menganggap Sarah cuma sekadar mengungkapkan kerinduan. Sarah, dah lah tu, mari kita balik. Dia mengajak. Mama. Sekali lagi Sarah menyeru.
Hafiz mengangkat kening dan menjengkelkan mata, namun Sarah pula menghulurkan tangan kepadanya. Hafiz terkebil-kebil. Tidak boleh, bukan mahram. Tadi lain cerita sebab kecemasan. Mama. Rayuan Sarah menjadi lebih sayu. Bulu roma di tengkuk Hafiz meremang secara tiba-tiba. Angin sejuk menghembus dari belakang. Hafiz memberanikan diri lantas menoleh ke belakang. Tiada lembaga. Hafiz menarik lafaz lega. Namun, apabila Hafiz berpaling kembali kepada Sarah, dia tersentak hingga terduduk. Sarah berada di dalam pelukan lembaga yang telah dilihatnya sebelum ini. Cik Ponti berwajah putih seperti tepung goma dan berselubung dengan selendang merah. Jari jemarinya yang tajam dan runcing erat merangkul tubuh Sarah. Perlahan-lahan wajah Sarah berubah menjadi pucat kebiru-biruan, seolah-olah tenaganya disedut keluar. Entah dari mana datang keberanian, Hafiz cepat-cepat memegang kaki Sarah, berusaha tarik Sarah untuk bebas daripada pelukan Pontianak itu. Cik Ponti, kau lepaskanlah dia. Kau bukan siapa-siapa, kau cuma makhluk terkutuk yang sombong, tak mahu tunduk kepada Nabi Adam. Lepaskan dia, jerkah Hafiz. Sarah seolah-olah hilang akal, masih bergumam memanggil nama mamanya, hanya membalas pelukan lembaga itu. Lembaga yang dipanggil Cik Ponti oleh Hafiz menyeringai, seolah-olah meraihkan kemenangan, kemudian menderam dan berundur, cuba menjauhkan diri dari Hafiz. Hafiz tidak mau mengalah. Kali ini dia memegang kuat kaki Sarah dan menyentaknya dengan sepenuh tenaga. Pelukan Sarah dan lembaga itu meregang. Kesempatan sedetik itu dimanfaatkan oleh Hafiz dengan menggunakan kekuatan kakinya untuk menendang Pontianak itu sekuat hatinya. Syaitan atau jin apabila menunjukkan rupa di dimensi kita, bermakna ketika itu ia mempunyai jisim sama seperti jasad manusia. Jadi aku gunakan peluang itu untuk menyerang kerana mereka juga akan mengalami kesakitan dan boleh dibunuh. Hafiz teringat setebis maklumat dalam cerita-cerita yang Rudi kongsikan setiap kali pulang membuat rawatan syifa. Pontianak itu tercampak jauh dan cepat-cepat Hafiz bangun dan membantu Sarah berdiri. Tubuh Sarah lunglai kelemahan dan sebelum gadis itu jatuh, Hafiz memikul tubuh Sarah ke pundaknya. Kaki dan tangan Sarah yang terkulai itu dipaut Hafiz dengan kemas. Pantas Hafiz berlari keluar dari bilik puaka itu seperti ahli bomba yang memikul mangsa kebakaran. Mujurlah awak ringan Sarah. Deru angin dan suara yang mengilai mengikori Hafiz dari belakang. Tiada masa untuk menoleh. Hafiz menuju ke kawasan lift utama. Entah dari mana datang ilham, Hafiz membaca ayat-ayat lazim yang menjadi halwa telinga selama dia menjadi rakan sebilik Rudi di kolej. Apabila Hafiz sampai di kawasan lift, dia tidak menekan butang, malahan dia menuju ke pintu tangga kecemasan. Dia tahu lift ini tidak akan membantu saat-saat begini. Ada angin sejuk di sebelah kiri, tiba-tiba menghembus. Tanpa menunggu, Pontianak itu menunjukkan keseluruhan mukanya. Hafiz melibas tangan kirinya pada kelip yang muncul. Sekali lagi jeritanya menyeramkan bergema di situ. Cepat-cepat Hafiz memusingkan tul pintu dan menyerbu masuk. Anak-anak tangga dipijak dengan terburu-buru dan setelah 4 tingkat menuruni anak tangga, pintu keluar menjelma di hadapan Hafiz. Sarah menyelit di celah-celah orang ramai yang berpusu-pusu masuk ke pintu bangunan Wisma untuk mengambil giliran untuk meletakkan ibu jari pada mesin pengimbas biometrik. Langkahnya terus dihayun menuju ke pintu kecemasan untuk menaiki tangga. Perutnya terasa pedih dan tekaknya pula berdesir minta dibasahi dengan sebotol minuman air mineral yang sejuk. Tetapi sebelum itu dia perlu juga memastikan semua dokumen dihantar ke bilik taklimat di tingkat 6. Sarah. Namanya diseru oleh seseorang, tetapi Sarah tidak sempat hendak menoleh walaupun suara itu terasa sangat dekat dan mesra. Badannya terasa letih dan lesu, tetapi dia tetap menggagahkan diri. Good morning, bos. Spontan Sarah menyapa apabila hampir bertemu muka dengan ketua jabatannya, iaitu Encik Azlan di hadapan pintu masuk pejabat. Nampaknya Encik Azlan sudah bersiap untuk kemesyuarat dengan berpakaian korporat. Ni, Sarah. Encik Azlan kelihatan tergama melihat kemunculan Sarah. Saya tahu saya terlewat, tapi kita masih ada masa. Saya letak bil dulu ya, bos. Semua set salinan dokumen tender sudah pun siap. Saya akan suruh Hafiz hantar ke bilik taklimat. Bagaikan berteh jagung, Sarah memberikan penjelasan. Tapi Encik Azlan cuba berkata sesuatu. Oh, Hafiz belum sampai.
Malam tadi kami pulang lewat malam. Mungkin dia terlewat bangun. Tak apa, biar saya hantar guna troli. Nanti kita jumpa di sana ya bos. Sarah tidak memberikan peluang untuk Encik Azlan memotong percakapannya. Sarah sempat membelek-belek jam di tangan dan dia tahu dia cuma ada 15 minit sahaja sebelum taklimat bermula. Sarah terus berlari mengambil troli di stor, kemudian mula menyusun dokumen di dalam troli. Laju tangannya bekerja seolah-olah seluruh masa depannya bergantung pada helai kertas yang bersusun di dalam troli itu. Namun dengan tidak semena-mena Sarah berhenti. Ada sesuatu yang tidak kena. Dia mengangkat wajah. Semua orang sedang berkumpul mengelilingi dan memandangnya dengan penuh takjub ataupun hairan. Apa hal? Sarah meninggi suara, jengkel dengan pandangan kawan-kawan sepejabat sedangkan dia sedang mengejar masa. Sarah, masuk ke bilik saya sekejap. Ada satu suara yang sangat dikenali Sarah memanggil. Kawan-kawan sepejabat di sekeliling Sarah membuka jalan, seolah-olah suara tadi menguak helai kertas yang menggunung menembus Sarah sehingga kelemasan. Encik Azlan, ketua jabatan yang segak dengan pakaian kot hitam, berdiri di ambang pintu biliknya merenung. Sarah bingung, tetapi dia tetap patuh dengan arahan itu. Sebaik sahaja Sarah masuk, Encik Azlan menutup rapat pintu bilik. Langsir tingkap diturunkan. Mata-mata yang di luar bilik pejabat masih lagi memandang ke arah pintu yang bertutup rapat itu sambil mulut masing-masing berebut untuk bercakap. Suasana menjadi riuh seperti sekumpulan lebah yang berdengung terbang mengelilingi sarang. Kesianlah, dah 4 bulan Sarah berkelakuan macam ni. Doktor kata dia trauma lah pasal kematian Hafiz hingga kan dia ni amnesia. Kau rasa dia akan pulih tak? Aku rasalah kalau nampak kawan sendiri mati tersepit dalam lift sampai terputus 2 badannya depan mata, aku pun ikut meninggal jugalah. Na'udzubillah. Aku dengar cerita, rakaman CCTV ada tunjuk Hafiz dan Sarah keluar dari bangunan jam 12 malam. Tapi entah kenapa Sarah masuk balik selepas tu. Si Hafiz pula yang kemudian mengejar Sarah. Wallahualam. Sampai sekarang ni kes belum ditutup sebab ada fakta meragukan katanya. Sarah ni suspek utama tapi terlepas sebabkan kesihatan mental. Jadi Allah je lah yang tahu. Perbualan mereka terhenti apabila 2 orang pengawal keselamatan masuk ke pejabat itu dan mengetuk pintu bilik ketua jabatan. Mereka masuk dan mengiringi Sarah keluar dari pejabat. Sarah kelihatan terbinga-binga dengan wajahnya penuh persoalan. Sarah sempat menoleh ke arah kubikel yang pernah dihuni oleh Hafiz. Matanya tertancap pada selendang merah yang tersangkut di kepala kerusi. Butang panic aktif secara automatik. Seluruh tragedi berdarah yang telah berlaku itu menerobos kotak memorinya seperti ombak tsunami. Bobolan mata Sarah berpusing naik ke atas. Badannya tersentak-sentak dan nafasnya sesak. Sarah rebah tiba-tiba. Dia menjadi tumpuan lagi dan dikerumuni oleh rakan-rakan sepejabat. Ni, bagi ruang sikit. Seorang pemuda bersuara keras. Sarah menyedari susuk-susuk tubuh rakan sepejabat yang mengelilinginya tiba-tiba ditutup oleh seseorang yang duduk merapati. Telinganya menangkap bisikan tasbih istighfar dan juga rangkap puji-pujian. Alunan tasbih yang perlahan dan gemersik itu menjinak kerempuhan ombak tsunami, membawa segala macam memori yang berdarah. Sekali bunyi teriakan dan hilaian tawa beransur reda. Nafas Sarah mulai mendatar dan anak mata hitamnya kembali ke tempat asal. Sarah. Pemuda yang sama menyeru, seolah-olah cuba menarik roh yang sudah hampir terbang ke langit supaya kembali ke jasad. Fikiran Sarah terawang-awang melayang imbasan memori yang masih dimuat turun satu persatu ke penggalan data dalam kepalanya. Imej-imej terakhir yang terakam sebelum sebuah nyawa diragut kasar. Sarah, keluar dari sini dan selamatkan diri awak. Kalau ada apa-apa berlaku pada saya, awak cari Rudi. Ujar Hafiz dari celah bukaan pintu lift setelah Sarah berjaya keluar dan naik ke tingkat 3. Siapa Rudi? Sarah menyoal. Susahlah saya nak terangkan. Tak apa, Rudi akan cari awak nanti. Dia tahu. Dia takkan biarkan. Sudah. Awak pergi cepat. Gesa Hafiz. Awak jangan risau Hafiz. Awak tunggu saja di situ. Jangan cuba keluar.
Nanti saya cari bantuan. Sarah berjanji. Buatlah apa pun Sarah, yang penting awak mesti keluar dari bangunan ni dulu. Jangan cuba patah balik tanpa bantuan. Panggillah polis ataupun Tok Imam, Tok Kadi pun boleh. Hafiz sempat berseluruh menayangkan barisan giginya putih bersih, menyembunyikan riak ketakutan. Sarah tidak berasa lucu, namun tetap mengangguk-angguk. Dia bangun dan berlari menuju ke pintu kecemasan, lalu menuruni anak tangga. Hafiz, Sarah menyeru dengan harapan realiti telah berubah. Sarah mahu pemuda yang sedang melutut di sebelahnya itu adalah Hafiz. Sarah mahu memadamkan semua imej ngeri yang menyusul. Di mana kawan cik? Soal pegawai polis bantuan yang bertugas di pos kawalan berhampirannya berhampiran aduan, maafkan saya, yang mengambil aduan Sarah dan mengikutnya kembali ke bangunan Wisma untuk mendapatkan Hafiz. Dia dalam lift. Tadi lift tu terperangkap di antara tingkat 2 dan 3. Sarah menuding jari telunjuknya ke arah lift nombor 4. Pegawai polis bantuan itu menekan-nekan butang lift sambil matanya memandang ke atas, memerhatikan nombor yang berkelip-kelip di dalam kotak hitam. Macam mana pula cik turun? Polis bantuan itu bertanya lagi. Sarah menuding jari ke arah pintu kecemasan yang mempamerkan gambar tangga. Pegawai yang bertanya itu baru sahaja hendak melangkah ke arah pintu kecemasan tersebut apabila tiba-tiba rakan setugasnya berteriak. Tuan, ada darah ni. Salah seorang daripada pegawai polis bantuan itu menunjukkan jarinya yang berlumuran darah setelah meraba-raba celahan pintu lift bernombor 4. Lift nombor 4 akhirnya terbuka dan menunjukkan punca darah. Lebih banyak darah yang membanjiri lantai lift bersama sepasang kaki hingga ke paras pinggang. Sebahagian tubuh telah hilang. Bau hanyir terus meruap memenuhi ruang koridor. Sarah tersentak, jatuh terduduk lalu menjerit dan meraung semua mahunya. Seorang daripada pegawai polis itu bergegas naik ke tingkat 2 dan menemukan bahagian atas tubuh Hafiz. Laporan polis memutuskan kes ini kematian mengejut apabila berlaku kemalangan ketika Hafiz cuba memanjat keluar dari lift yang diumpil dari dalam. Lift didapati berfungsi semula secara tiba-tiba dan memotong kedua tubuhnya. Hafiz. Sarah menyuruh nama itu lagi. Kelesuan memanjat seluruh urat dalam tubuhnya. Kelopak matanya dibuka. Pandangan matanya kabur. Namun susuk tubuh pemuda itu masih di sisinya. Melutut. Bukan, saya Rudi. Pemuda itu menjawab. Jawapan pemuda itu mengecewakan Sarah yang mengharapkan tragedi ini hanyalah mimpi. Kekesalannya menghambat sangatlah pahit seperti yang empedu. Sarah gagal lagi untuk mengawal kesedihan sehingga terseduh sedan dan akhirnya menggogoi kehebaan. Sarah, awak mesti lawan. Pemuda bernama Rudi itu berbisik. Saya tahu apa yang berlaku. Lawan. Ataupun Cik Ponti itu akan menguasai jiwa awak. Sarah tergamam. Esak tangisnya terhenti. Matanya memandang tepat ke dalam mata anak Rudi. Ke mata Rudi mencari kebenaran. Rudi mengetak bibir dan mengangguk perlahan. Sarah. Oh, Sarah. Mama di sini sayang. Puaka itu terus merayu dan menyeru. Suara halus yang berbisik di cuping telinga dan hanya Sarah saja yang dapat mendengarnya.